Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun nur, sabahul khair. Kita bertemu dalam program Hayati Quran siri yang ke-450 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan sama-sama berkongsi dan menghayati kalamullah agar kita beroleh sesuatu ibrah dan pengajaran yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian dalam beroleh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan Kak Syarina Uthman, Jamilah Ihsan, Kamiza Muhammad Amil, Nur Aida Musa, Yusuf bin Nurdin, Zaliha Kamaruddin, Zahara Alias, Ana Sukaimi, Aminah Hitam, Nur Aini Bimbin, Yusuf bin Nurdin, Ayu Muhammad, Nur Aini Esa, Nur Hayati Sulaiman, Tuan Nur Rahim Sharif, Siti Nona Nurliza, Ana Sukaimi, Hajrah Zai, Siti Nur Zubaidah, Rozana Aziz, Abdul Manaf, Nur Aini Abdul Manaf dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan semua, ahlan Dipah Miko, Ana Suhana dan juga Ija Rahman. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas bahawa suara adalah jelas, video adalah jelas. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan setiap daripada kita. Sebelum kita mulakan, seperti biasa kita nak buat benda yang paling penting, iaitu kita nak perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan ini dan apa yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk tag rakan-rakan yang lain ahli keluarga, dan juga mohon jasa baik untuk kongsikan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada siri yang ke-450 daripada siri-siri Hayati Quran, kita telah tiba pada muka surat yang baru, alhamdulillah. Muka surat 157. Muka surat 157 masih lagi pada surah Al-A'raf, surah yang ke-7, bermula daripada ayat yang ke-52. Lalu mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruang komen supaya yang join kemudian tahu kita berada di mana, tahu ayat berapa, muka surat berapa, kerana kita dah lama tak buat. Saya pun sejak kebelakangan ini bila dah mula buka ruang kerja dan juga sebagainya, kadang-kala ada sedikit sebanyak urusan. Lalu sebab itu daripada Selasa kita tak sempat buat. Last kita buat adalah hari Isnin. Namun mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada saya istiqamah insya-Allah. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk sebarluaskan, mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu kita berada di mana? Muka surat 157, surah yang ke-7 Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-52. Jom kita baca dahulu ayat yang ke-52, kerana setiap satu huruf Al-Quran adalah 10 hasanah, 10 ganjaran, 10 kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق الله العظيم. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-52, walaqad ji'nahum bikitab. Apakah ringkasan ayat yang ke-52 dan 53? Ringkasan ayat yang ke-52 adalah Al-Quran sedang menerangkan kepada kita kedudukan Al-Quran. Bayyana subhanahu manzilatal Quran. Al-Quran ataupun Allah sedang menerangkan kepada kita kedudukan Al-Quran yang mulia. Dalam untuk menegaskan Al-Quran yang mulia itu adalah kalamullah, bererti baginda Nabi Muhammad adalah utusan dan Rasul Allah. Sebab Allah turunkan, Allah kurniakan kepada baginda Nabi SAW. Dengan cara, bagaimana Allah datangkan ayat ini? Dengan cara memaklumkan tentang keadaan umat-umat yang terdahulu, di mana ketika mana mereka mendustakan Nabi, mendustakan kitab Allah, maka keadaan mereka adalah teruk dan pada waktu itu berada di dalam siksaan. Lalu ringkasannya adalah ayat 52 ini menceritakan tentang kemuliaan Al-Quran yang telah dikurniakan kepada junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad, wa terjemahnya adalah dan, la terjemahnya adalah demi, qad terjemahannya adalah sesungguhnya, walaqad dan demi sesungguhnya, ji'na firman Allah, kami telah bawakan, kami telah datangkan. Lalu bila ianya datang daripada Allah, bererti manusia yang diberikan kitab ini adalah utusan Allah, adalah Rasulullah. Lalu ini cara Al-Quran yang luar biasa, dengan satu benda mensabitkan dua perkara. Yang pertama mensabitkan, menetapkan bahawa Al-Quran itu adalah kitab Allah. Ji'na, firman Allah, kami yang bawakan, kami yang datangkan. Dan yang kedua, apabila Al-Quran ini adalah kitab Allah, bererti manusia, insan yang menerimanya, maka baginda beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini balaghah Al-Quran, ini cara Al-Quran. Bagaimana dengan satu perkataan disabitkan dua benda, Al-Quran adalah kalamullah, baginda Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajaran yang pertama pada perkataan ji'na, kami yang datangkan, kami yang bawakan, maka pengajaran yang pertama untuk kita, sepatutnya kita memuliakan Al-Quran. Pada waktu itu kita menghargai nikmat Al-Quran kerana ianya adalah kalamullah, ianya adalah kitab Allah. Lalu kadang-kala ada orang yang pada waktu itu dengan Al-Quran dia sambil lewa. Dengan Al-Quran dia bercakap-cakap. Dengan Al-Quran dia lunjurkan kaki. Dengan Al-Quran dia letakkan dekat tempat bawah, tempat yang tak sepatutnya. Dengan Al-Quran pada waktu itu kadang-kala dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai senda gurau. Maka sebenarnya ini adalah perkara yang mendukacitakan kerana Al-Quran ini firman Allah, ji'na, kami yang bawa. Lalu kena beradab dengan Al-Quran. Pada waktu itu kena muliakan Al-Quran. Maka itu pengajaran yang pertama, ianya datang daripada Allah.
Lalu orang yang memuliakannya akan dimuliakan oleh Allah. Sebab itu baginda Nabi SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama." Sesungguhnya Allah memuliakan melalui Al-Quran ini banyak manusia Allah muliakan. Namun jangan lupa sabda Nabi SAW, wa yada'u bihi akharin, dengan melalui perantaran Al-Quran, bila orang tidak beradab dengan dia, tidak memuliakannya, Allah hina banyak juga golongan. Lalu pengajaran daripada perkataan ji'na adalah kita hendaklah memuliakan Al-Quran. Sama ada daripada sudut tidak menafsirkannya sesuka hati, sama ada daripada sudut tidak meletakkannya di tempat yang tak sepatutnya, sama ada daripada sudut pada waktu itu tidak meninggalkan dia, maksudnya tak baca, tak menghayati dan juga tak mengambil pengajaran daripadanya. Maka firman Allah, walaqad ji'na, walaqad, dan demi sesungguhnya, ji'na, kami telah datangkan. Lalu ianya adalah kalamullah, hum, kepada mereka. Lalu siapakah yang dimaksudkan di sini? Secara umumnya adalah seluruh umat Nabi. Tetapi secara khusus yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berada pada hujung ayat yang ke-50. Siapakah orang yang berada pada hujung ayat yang ke-50? Iaitu al-kafirin. Terjemahan Al-Kafirin adalah enggan, engkar. Maka ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang enggan dan engkar secara khusus dan seluruh umat Nabi secara umum. Firman Allah, walaqad ji'nahum, dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang yang enggan menerima Al-Quran, orang-orang yang pada waktu itu engkar, menolak akan Al-Quran. Lalu kami telah datangkan kepada mereka. Apa yang Allah datangkan? Bi kitabin. Bi dengan kitabin, sebuah kitab, iaitu Al-Quran yang dimaksudkan di sini. Bi terjemahannya dengan, kitabin maksudnya kitab, buku. Yang dimaksudkan di sini dalam kurungan adalah Al-Quran. Maka bagaimanakah Al-Quran ini keadaan dia? Ataupun pada waktu itu cara Allah berbicara dengan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, fassalnahu, kami menjelaskan dia, dalam kurungan dengan sempurna. Kenapakah kita letakkan terjemahan sempurna? Kerana orang Arab ketika mana dia menyebut perkataan fassala yufassilu tafsil, maksudnya apa? Pada waktu itu penerangan yang sangat jelas, bihaitsu, di mana, la yabqa, tidak lagi tinggal, fiha, di dalam penerangan itu, ishtibah au lubs, sebarang keraguan dan syak. Maka itu maksud fassalna. Apakah maksud fassalna? Penerangan yang sempurna yang tidak meninggalkan sebarang syak dan juga sebarang sebarang keraguan. Kalau kita tengok contoh Al-Quran, lagi dan lagi bawa contoh, bawa perumpamaan, bawa amaran, dalam masa yang sama penuh dengan lemah lembut, penuh penerangan dalam Al-Quran. Bila kita baca daripada surah Al-An'am, bagaimana Allah lagi dan lagi mengingatkan orang-orang yang kufur dan ingkar daripada pelbagai perspektif, daripada pelbagai cara, agar mereka beriman kepada Allah dan meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan fassalnahu adalah penjelasan yang sempurna. Fassalnahu, penjelasan yang sempurna. Maka daripada perkataan fassalnahu, daripada sini kita dapat pengajaran yang kedua, bahawa sebenarnya Al-Quran itu ada banyak padanya akan penerangan. Terlalu banyak penerangan dalam Al-Quran. Cuma kadangkala kita tidak boleh memahami ataupun tak nampak penerangan itu walaupun kita gunakan terjemahan, sebab pada waktu itu pengetahuan kita mungkin pada waktu itu tidak mencukupi. Lalu sebab itu kita tak faham. Padahal Al-Quran itu fassalna, kami jelaskan dengan sempurna. Kalaulah dikaji, dihayati, akan ada banyak pengajaran daripada kalam Allah.
Lalu pengajarannya adalah kadangkala bila kita baca dan kita tak nampak apa yang orang lain nampak, kita tak dapat nak mengambil pengajaran apa yang orang lain boleh ambil pengajaran. Kadangkala adalah kerana tahap pemahaman kita yang masih lagi pada waktu itu adalah tidak tinggi dan pada waktu itu tidak difahami. Kata para ulama, antaranya Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, dalam untuk memahami Al-Quran, kalaulah nak sendiri, pada waktu itu nak memahami Al-Quran, maka seseorang itu dia mesti mahir dalam 15 cabang ilmu. Nahunya, sarafnya, balaghah. Balaghah adalah sangat penting. Kerana Al-Quran penuh dengan balaghah sebenarnya, yang tak boleh difahami hanya dengan terjemahan. Balaghah, tafsir, usulnya dan pelbagai lagi ilmu-ilmu yang telah digariskan oleh para ulama. Maka fassalnahu, firman Allah kami jelaskan dengan sempurna. Bererti kalaulah kita baca dan kita tak jumpa jawapan daripada Al-Quran, sebenarnya pada waktu itu pengetahuan kita yang mungkin pada waktu itu tidak sampai lagi ke tahap yang diingin untuk memahami Al-Quran. Namun itulah mukjizatnya Al-Quran. Setiap orang yang ada hubungan dengan Al-Quran, dia dapat manfaat. Orang yang baca sahaja walaupun tak faham, dia tetap dapat manfaat. Contohnya ketenangan hati daripada Al-Quran. Orang yang baca mungkin dia sekadar faham terjemah, dia pun dapat manfaat sesuatu. Berapa ramai contohnya orang-orang yang masuk Islam hanya kerana dia baca terjemahan Al-Quran. Dan kalaulah seseorang itu dia mahir dalam balaghah, dalam penafsiran, maka pada waktu itu lagi-lagilah banyak manfaat dia dapat. Maka ini adalah luar biasanya Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, fassalnahu, kami telah terangkannya, iaitu Al-Quran dengan penerangan yang sempurna. Sebab itu Allah gunakan perkataan fassalna, maksudnya penerangan yang tidak meninggalkan sebarang syak mahupun keraguan. Lalu pada waktu itu bagaimanakah penerangan Al-Quran? Ala, pada waktu itu di atas ilmin, di atas ilmu. Di atas ilmu. Kami terangkan, kami jelaskan berkenaan tentang Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu berdasarkan ilmu. Ala ilm. Bukanlah pada waktu itu kosong, tak ada apa-apa. Semuanya dengan dalil, semuanya dengan ilmu. Contohnya Allah perintahkan untuk fikir tentang sesuatu. Allah perintahkan untuk hayati tentang sesuatu. Maka semuanya berdasarkan ilmu. Sebab itu di mana Allah menceritakan tentang penciptaan manusia dalam rahim, Allah ceritakan dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu. Bila dikaji, memang benar apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Benar apa yang Al-Quran gambarkan tentang apa yang berlaku dalam perut dan rahim seorang ibu. Bagaimana Allah menciptakan daripada air mani bertukar menjadi sekian, bertukar menjadi gumpalan darah. Pada waktu itu mula diselaputi dengan tulang belulang. Lalu Al-Quran nak menegaskan ala ilmin, bahawa keterangan kami, apa yang kami jelaskan pada waktu itu bukanlah sembrono, tetapi ala ilmin, pada waktu itu berdasarkan fakta, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu. Maka ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang kita nampak daripada Al-Quran ini, ianya penuh dengan penerangan dan penjelasan. Penerangan dan penjelasan yang berpandukan ilmu, yang pada waktu itu bersumberkan kepada pengetahuan. Apakah lagi yang ada dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa taala, huda. Al-Quran itu ada padanya petunjuk. Al-Quran itu ada padanya petunjuk, bimbingan, petunjuk. Bila seseorang itu dia baca pada Al-Quran, dia menghayati Al-Quran, dia akan diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah. Kerana Al-Quran itu adalah buku panduan manual kita. Macam mana setiap benda datang dengan buku panduan dia, manual dia, maka sebenarnya Al-Quran adalah buku kehidupan kita. Bagaimanakah cara kita nak menjalani kehidupan? Manual kehidupan. Bagaimanakah cara kita nak utilisekan kehidupan kita? Lalu sebab itu Al-Quran ini adanya huda, adanya bimbingan. Dalam masa yang sama Al-Quran ini apakah dia? Warahmah, ianya dipenuhi dengan kasih sayang Allah.
Walaupun Al-Quran ini adalah panduan, adalah manual kehidupan, tetapi Allah ingatkan, Allah tak membebankan. Sebab itu Allah highlightkan perkataan rahmah. Ada padanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Hukum ahkamnya tidak membebankan. Larangannya pada waktu itu tidak menyusahkan, membebankan. Lalu ada pada Al-Quran ini bimbingan dan petunjuk. Ada pada Al-Quran ini rahmat dan kasih sayang. Lalu dalam Al-Quran pada ayat ini ada berapa benda? 3. Penerangan yang sempurna, hidayah dan bimbingan. Dan yang ketiga, ada padanya rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun, siapakah yang akan nampak semua benda ini? Siapakah yang akan beroleh manfaat daripada ketiga-tiga benda ini? Allah jelaskan, bukan semua orang yang baca Al-Quran akan dapat manfaat. Bukan semua orang yang pada waktu itu menghayati Al-Quran akan dapat manfaat. Sebab itulah firman Allah, liqaumi yu'minun, keterangan yang penuh dengan fakta, bimbingan dan hidayah. Kemudian rahmah, ini adalah liqaumin, untuk golongan yang yu'minun, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada iman, dia akan dapat sepenuhnya manfaat. Orang yang percaya, dia akan dapat sepenuhnya manfaat. Pada waktu dia buka Al-Quran, dia akan nampak penuh dengan penerangan-penerangan. Sebaliknya, orang yang pada waktu itu iman dia lemah mungkin, ataupun iman dia tak ada, dia akan kata, apa benda Quran ni? Sekadar kisah-kisah dulu, kisah-kisah dongeng, apa faedahnya Al-Quran? Itu orang yang pada waktu itu tak ada iman, ataupun iman dia lemah. Dia akan pertikaikan, tak ada apa-apa pun dalam Al-Quran. Al-a'yadzubillah. Begitu juga orang yang mana bila dia membuka Al-Quran ataupun membaca Al-Quran dengan penuh kepercayaan dan keimanan, dia akan beroleh petunjuk. Namun sebaliknya, kalaulah pada waktu itu dia tidak percaya pada Al-Quran, walaupun mungkin zahirnya Islam, tapi dia tak percaya, dia akan semakin jauh daripada Al-Quran. Sama juga macam kasih sayang. Orang yang baca Al-Quran, dia akan rasa kasih sayang, berbentuk ketenangan, berbentuk pada waktu itu dia rasa best bila dia baca Al-Quran. Orang yang tak percaya dengan Al-Quran, maka pada waktu itu dia akan rasa tak best, rasa tak selesa pada waktu itu bila membaca Al-Quran. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad, kita baca terjemahannya lagi sekali supaya kita faham. Walaqad, wa dan la, demi, qad, sesungguhnya, ji'na, kami telah bawakan, kami telah datangkan, hum, kepada mereka. Siapakah yang dimaksudkan dengan mereka hum? Iaitu orang yang berada pada penghujung ayat 50, al-kafirin, golongan yang ingkar, alladzina takhadhu dinahum, orang-orang yang menjadikan agama Allah sebagai permainan. Lalu Allah datangkan kepada mereka apa? Bikitabin, Al-Quran. Apakah kelebihan Al-Quran? Yang pertama, fassalnahu, kami jelaskan, kami terangkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ala ilmin, berdasarkan ilmu, berpandukan kepada fakta. Kemudian firman Allah, ada juga dalam Al-Quran ini huda, petunjuk. Dan yang ketiga, ada juga dalam Al-Quran ini adalah rahmah, kasih sayang Allah. Namun, siapakah yang akan dapat manfaat besar daripada ketiga-tiga ini? Dan inilah pengajaran yang ketiga, iaitu yang akan mendapat manfaat daripadanya adalah liqaumi yu'minun, orang yang benar-benar beriman, yang benar-benar percaya. Orang yang hatinya dalam ragu, maka bila dia baca Al-Quran akan bertambah lagi ragu. Orang yang mana tak percaya, maka itulah keadaan dia takkan percaya. Sebaliknya, seseorang yang mana pada waktu itu dia ada iman, iman itu bila dia baca Al-Quran akan bimbing dia, akan mendatangkan rahmat, ketenangan untuk dia, akan mendatangkan penjelasan untuk dia. Sebab itu pengajaran yang ketiga ini sangat penting, bahawa iman itu yang akan menjadikan kita beroleh manfaat yang banyak daripada Al-Quran. Sebaliknya, kalaulah iman kita lemah, iman kita rosak, al-a'yadzubillah, iman kita tiada, maka pada waktu itu ianya akan menjadi sebab kita tak beroleh manfaat daripada Al-Quran. Seterusnya, ayat yang ke-53 menerangkan tentang keadaan orang-orang yang tak beriman ini.
Di mana dulu dekat dunia, bila diajak kepada Al-Quran, kepada beriman, pada waktu itu mereka kata, tak apalah, nantilah kami tunggu. Dia tak nak beriman, dia nak tunggu. Contohnya dalam Al-Quran ada cerita tentang hari kebangkitan. Dia nak tunggu datang hari kebangkitan dulu baru dia nak percaya. Dia nak nampak dulu, nak tengok dulu, baru dia percaya. Dia tak nak percaya kepada ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Kemudian bila Nabi sebut tentang pada waktu itu azab dan siksaan kepada yang ingkar, dia tak nak beriman. Dia nak tunggu datang azab dulu, baru dia nak beriman. Maka sebab itu firman Allah, nak tunggu silakan. Nak tunggu, tunggu. Nak tunggu hari kebangkitan baru beriman, silakan. Nak tunggu datangnya kiamat baru beriman, silakan. Kenapa? Sebab bila berlakunya apa yang Al-Quran dah sebutkan, pada waktu itu Allah dah tak layan. Akan rintihan, akan permintaan. Sebab itu pada ayat 53 ni disebut beberapa rintihan orang-orang yang pada waktu itu dulu kat dunia tunggu, nak tunggu, tak nak beriman. Maka bila dah tiba waktu ini, maka dah tak ada dah layanan. Dah tak ada dah peluang untuk beriman. Itu adalah ringkasan ayat yang ke-53 yang kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Mohon maaf kalaulah ada kadang-kala hari yang mana saya tak sempat nak buat perkongsian. Sebab dulu PKP memang sentiasa duduk rumah. Sekarang ni dah mula kerja, dah mula ada tanggungjawab, dah mula ada urusan, maka kadang-kala tak sempat untuk buat. Tak sempat untuk buat. Namun kita harap kita dapat teruskan insya-Allah, dan moga-moga Allah anugerahkan istiqamah insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi pada waktu yang lain insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.